kesempatan pagi ini kita dapat berjumpa sekali lagi pada hari yang berkat ini, pada hari Khamis, hari yang berkat. Hari Khamis, hari di mana dibuka pintu langit, diangkat amal kita, dan kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah menyatakan bahawa dia suka kalau amalan itu diangkat dalam keadaan dia puasa. Dan Allah mentakdirkan hari ini juga adalah Ramadan Al-Mubarak. Kita melaksanakan saum Ramadan pada sebaik-baik hari ini, ikhwan. Alhamdulillah, ikhwan, kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan dampak buruk maksiat kepada diri, kepada hati sendiri, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, pendek kata kepada alam. Kita membaca ini dengan kita mengambil panduan daripada Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, supaya kita mendapat beberapa panduan, beberapa bimbingan di atas pengetahuan ini, ikhwan. Ikhwan, a'azakumullah, kalau orang bertanya kepada kita, apakah suatu manfaat yang kita dapat? Maknanya, apakah manfaat kita dapat? Kita berbincang tajuk sebegini, perlukah tajuk ini dibincangkan? Apakah guna tajuk ini dibincangkan? Sedangkan dunia pada hari ini bersemuka dengan banyak problem, banyak masalah-masalah lain. Tidakkah tajuk seperti ini merupakan tajuk yang sangat technical issue, technical knowledge? Dia adalah benda yang puruk sangat, benda yang bukan benda asas pun, dia benda puruk sangat, benda kecil. Kalau soalan itu ditanyakan, ikhwan, kita kata bahawasanya yang pertama, kita perlu berkongsi ke semua jenis maklumat. Yang maklumat itu menjadi maklumat yang perlu kita tahu secara asas. Secara asasnya, hidup seorang Muslim, dia percaya kepada nilai barakah. Dia imani kepada nilai rahmat, nilai penyertaan Tuhan dalam hidup kita, keizinan Allah, keredaan Allah. Kesemua itu adalah asas dalam hidup Muslim. Kerana itu, kalau seorang Muslim, dia hidup, dia percaya pada nilai berkat, dia minta berkat pada Allah. Dia bukan sahaja minta Allahumma rzuqni, tapi dia minta rezeki yang berkat daripada sisi Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang maha berkat. Iman yang ada dalam dada kita itu mengajak kita nilai itu. Dan kita tahu satu benda asas yang kita kena tahu, yang telah pun kita kata telah pun berlaku suatu penyelewengan dalam hidup, kita telah suatu ke arah lain dan meninggalkan benda-benda yang patut kita tahu sebagai seorang Muslim. Bahawa hidup sebagai seorang Muslim, hidup di atas dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas dua kalimah syahadah itu kita berjalan. Dan sampai satu masa bila Allah panggil kita, Allah matikan kita, di atas kalimah itu kita akan pulang. Di atas kalimah laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan pada orang yang nak mati di kalangan kamu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau orang tanya pada kita, perlukah kita menghabiskan sedikit waktu harian kita mengetahui apakah makna la ilaha illallah, apakah makna Muhammadur Rasulullah, apakah tuntutan la ilaha illallah, apakah konsekuensi kedua kalimah syahadah ni dalam hidup kita, apakah pengaruh kalimah itu dalam hidup kita? Kalau itu soalan orang tanya, maka tentu kita akan jawab perlu. Sesibuk kita, sebusy kita macam mana pun, mesti ada ruang untuk kita selesaikan benda yang penting. Ini hala tuju hidup kita. Akhirat
adalah tempat kekal untuk kita dan itu adalah khairun wa abqa. Dunia adalah terlalu sementara dan tidak kekal dan dunia tidak pernah lebih baik daripada akhirat. Yang lebih baik dan lebih kekal adalah akhirat. Jadi tentulah seorang Muslim dia kena ada sedikit masa nak ambil tahu benda ni, ikhwan. Maka menjadi suatu amanah ilmu kepada orang yang ada sedikit pengetahuan dalam bab-bab seperti itu memberi penjelasan. Tak kiralah tempat, masa, kedudukan. Maka ada sahaja peluang untuk beri penjelasan, maka seorang yang tahu benda itu, maka hendaklah memberi penjelasan. Membuka balik mata hati kita, fikiran kita, melihat hidup ini. Di mana berkat hidup ini? Di mana rahmat hidup ini? Percaturan yang berlaku dalam hidup kita ini. Adakah semata-mata berlaku di atas nama cause and effect? Sebab musabab, satu hal itu berlaku begini ya kerana ini. Di atas itu sahajakah? Ataupun kadang-kadang suatu musibah, suatu pelanggaran hidup, suatu kesulitan hidup berlaku kerana dia juga ada kena mengena dengan teguran Tuhan. Pembetulannya kita kena buat, kena kembali kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan settle hidup kita, selesaikan problem kita. Maka penjelasan demi penjelasan macam tu mesti diberitahu pada kita hari-hari. Macam dalam hidup kita sendiri, ikhwan. Kadang-kadang kita berjumpa dengan satu benda tak tenang. Kadang-kadang kita sedar ke kita tak sedar. Rentak rumah tangga kita. Kadang-kadang hari demi hari dia melalui perubahan. Sama ada pasangan itu sedar ataupun tak sedar. Awal kahwin, macam mana komunikasi dia. Pertengahan kahwin, macam mana komunikasi dia. Bila umur nak masuk ke ujung-ujung ni, macam mana pula komunikasi dia. Ada orang tak pernah ambil tahu benda tu. Ada orang tak pernah tahu pun benda tu. Dan ada rumah tangga, berapa puluh tahun dia berkahwin, isteri tak pernah pun buat secawan ayak kat suami. Dan bila meningkat umur, maka tanggungjawab itu menjadi terhakis, kasih sayang menjadi terhakis, komunikasi yang penuh dengan rahmah dan mahabbah menjadi terhakis, maka sampailah kepada nihayah rumah tangga, penghujung rumah tangga. Sepatutnya sebuah rumah tangga itu makin penghujung, makin hujung umur, makinlah penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi nampaknya makin ujung, tabiat tua tu bawa. Bercakap tak peduli, kadang-kadang tak tahu dia ni terasa tak mana, kadang-kadang tak nampak salah langsung. Sampai tak tahu salah langsung, sampai tak tahu salah di mana. Punya tak ada nilai muhasabah. Maka perlu ada orang, kata orang tua-tua lah, orang tua-tua yang tahu perjalanan hidup, yang makan garam dulu, yang pernah mengalami rumah tangga dahulu, melihat, memberi teguran. Maka kalau ditanya perlukah menegur ni, maka jawapan dia perlu bila sampai masa dia. Macam tajuk yang kita bercakap ni. Perlukah tajuk ni kita bercakap? Perlu bila sampai masa dia. Kerana kadang-kadang kita lihat, ikhwan, dalam usaha kita ni, kita dah usaha dah habis-habisan kita usaha. Habis-habisan. Saya ingin menyebut satu contoh, ikhwan, satu contoh kecil sebelum kita menyambung tajuk ni, satu contoh kecil. Saya bawa contoh secara umum. Contoh tentang seorang yang sakit. Dia sakit. Doktor mengesahkan dia sakit. Sakit dia makan masa tahun, makan masa. Satu masa, ada orang kata ke dia bersembanglah kawan-kawan dia. Dia ceritalah pengalaman sakit dia. Orang kata ke dia, kawan-kawan lah kata, hang ni sakit, berubat kata daripada klinik masuk kepada hospital kerajaan sampai swasta. Daripada hospital tak bayar sampai hospital berbayar. Daripada doktor hang jumpa sampai bomo pun hang jumpa. Tapi tak lega nampak sakit hang ni. Dia kata memang rasa tak lega.
Kawan ni kata kepada dia, cubalah hang ingat dalam hidup hang ni, kod-kodlah Allah Ta'ala bagi sakit ni sebagai kafarah. Hang pernah ada buat apa-apa pada satu orang dan kawan tu pernah mendoakan hang. Iyalah, aku bukan tuduh hang, tapi kawan-kawan lah kita bercakap based on kawan-kawan sama umur. Kita kawan rapat daripada kecil. Cuba hang ingat juga. Dia pun ambil masa lama, ikhwan. Dia ambil masa lama. Sampai satu tahap. Dia kata ke diri dia, dia kata, kalau nak ada lah macam hang kata kat aku tu, aku tak nampak banyak benda melainkan kes ni saja. Tapi kes ni taklah besar mana pun, dia kata. Tak apalah, kawan tu kata kat dia, besar ke kecil, hang tolak tepi. Cuba hang cari jalan, jumpa orang tu, hang minta maaf ke dia. Buatlah baik sikit pada dia, bagi hadiah kepada dia, belanja makan ke, buat kenduri jemput dia ke. Carilah apa jalan sekalipun hang boleh jumpa dia, hang boleh minta maaf ke dia. Sama ada hang nak minta maaf cara rasmi ke, cara indirect ke, hang punya pasal. Tapi cuba buat sesuatu. Taklah dia kata kita hanya sekadar usaha sahaja, Allah yang menyembuhkan. Dia kawan ni buat. Dia buat macam mana, ikhwan? Dia cari jalan, dia ziarah orang tu. Dia buat baik dengan orang tu, dia ajak makan, bagi makan, mai ke rumah. Dia ambil masa agak lama, sampai satu tahap bila nampak macam rapat sikit. Dia kata, barulah dia sebut. Dia kata, kalaulah saya ada buat salah dengan Tuhan, saya nak minta maaf. So, kawan tu tengok dia. Dia kata, saya nak minta maaf. Kalau kadang-kadang kesalahan tu saya tak perasan saya buat. Tapi kalaulah saya buat salah, saya minta maaf sungguh. Keluar air mata dia. Kawan tu kata kat dia, saya maafkan. Cuma dia kata, memanglah saya terasa Tuhan buat salah kat saya. Dia kata, Tuan ingat tak dulu masa Tuan bertugas? Tuan pernah tuduh saya buat satu benda yang saya tak buat. Sampai sudah saya kata saya tak buat. Tapi Tuan percaya orang cakap, Tuan tuduh saya. Dan memang saya tak dibuang je. Tapi tuduhan itu Tuan, dia makan hidup saya. Saya rasa cukup hina. Saya rasa cukup rendah. Tuduhan itu bila sampai kepada anak isteri saya punya malu, Tuan. Keluarga saya, dia pun seolah-olah pandang saya bawa balik duit haram masuk dalam rumah belah anak-anak. Saya jadi rendah di mata anak-anak. Dan saya pernah minta pada Allah supaya Allah balas apa yang Tuhan buat pada saya. Dan saya tak tahu sama ada Allah balas ke Allah tak balas, saya tak tahu. Tapi saya pernah buat. Saya pernah berdendam dengan Tuhan. Tapi saya tak pernah sebut. Benda tu dah makan masa lama. Hari ini kalau Tuhan kata Tuhan minta maaf, saya maafkan Tuhan. Dan Tuhan pun buat baik dengan saya hari ini. Saya maafkan Tuhan. Dan saya pun nak minta maaf kepada Tuhan kerana saya pernah doa lagu tu pada Tuhan. Dan masa saya doa tu, saya harap Allah makbul sangat doa saya. Hamba Allah ni, ikhwan, dia bila dengar lagu tu, dia terdiam lama, dia teringat balik kawan dia kata tadi, kod-kod lah hang ada buat salah dengan orang. Rupanya betul dia ada buat salah. Tapi dia tak sedar. Tengok Yang saya nak kaitkan itu dengan tajuk akan kita baca ini, apa dia, ikhwan? Kesan selepas itu dia minta maaf tu, kesan selepas itu pertama dia dengan kawan tu jadi baik balik. Kesannya, ikhwan, ialah bahawa dia berangsur pulih daripada penyakit dia. Yang ni yang miracle. Yang ni yang doktor tak boleh jawab, pesakit tak boleh jawab, siapa tak boleh jawab. Tapi kita belajar daripada akhlak agama, daripada kacamata iman kita ada jawapan. Itu adalah kafarah. Bahawa sebahagian daripada permintaan orang yang dizalimi sungguh, Allah makbulkan. Bukan tunggu akhirat, dunia Allah makbul. Yang selama ni duit habis duit. Pada hospital kena bayar, duduk wad,
jumpa doktor pakar, bayar ni. Bukan kata ribu, ratus ribu. Tapi hari ni, pada hari kawan tu maafkan dia rasa lapang dada, dia dapat rasa kesihatan dia beransur pulih. Dan kesihatan dia yang beransur pulih itu mendapat endorsement daripada doktor pakar. Kata penyakit tuan beransur pulih. Yang dia tanggung penyakit itu, ikhwan, bermakan masa tahun. Yang macam ni ikhwan, yang macam ni kita balik pada cerita awal tadi, kawan bercakap sama-sama kawan, kot lah hang dah buat salah ke siapa, hang minta maaf lah. Yang tajuk-tajuk macam ni ikhwan, perlu tak kita angkat? Kita memang ada hospital, kita memang ada ubat, farmasi penuh dengan ubat. Kita ada doktor pakar, kita ada wad. Tapi ada satu jenis penyebab kepada penyakit yang kita tak tahu. Yang bila kita belajar agama, kita belajar akhlak agama, kita akan dapat lihat bahawasanya ini juga satu daripada punca penyakit dan ini juga boleh menjadi satu daripada rawatan kepada penyakit. Dalam negara kita sebesar ini ataupun dalam dunia yang lebih universal, macam-macam problem ada ikhwan. Daripada problem individu, rumah tangga, jiran, komuniti kita, masyarakat kecil kita, qarya kita, daerah kita, negeri kita. Yang negeri itu menjadi satu daripada tumpukan-tumpukan negeri yang banyak dalam sebuah negara. Sampai pada sebuah negara, kita ada masalah. Kita ada masalah keamanan, kita ada masalah jenayah, kita ada masalah rasuah, kita ada masalah dadah, kita ada masalah akhlak, kita ada masalah pelajar-pelajar sekolah, kita ada masalah dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam budaya. Entah budaya kita nak pergi tak mana tak tahu dah. Memang kita orang Islam, tapi kalau tengok kepada cara orang menyanyi, orang berlagu, main music, tak tahu dia bangsa apa. Lirik entah ke mana, skrip filem entah ke mana, tak tahu entah ke mana, moral filem entah ke mana. Dalam menceni punya banyak masalah. Tajuk-tajuk yang macam ni ikhwan, tidakkah dia menyumbang sedikit untuk melahirkan suatu muhasabah diri bahawa kepandaian kita, kebijaksanaan kita, kepintaran kita, bukan itu sahaja dipakai untuk settle problem, tapi juga dipakai muhasabah. Di mana punca nak stop? Ya, berpantang itu boleh merawat penyakit. Dia satu jenis rawatan. Tapi macam Kih tadi, dia pantang memang tak makan. Tapi rupanya punca dia bukan ada di situ sahaja. Rawatan, treatment demi treatment yang doktor bagi pada dia itu satu rawatan, tapi bila dia bertembung, dia disandingkan dengan rawatan yang kedua, kemaafan, maka bertemulah sakit dengan ubat, bertemu jodoh. Maka sandingan dia cantik, seperti pinang dibelah dua, maka sembuh penyakit dia. Yang ni ikhwan, kita telah merawat bangsa kita, negara kita dengan bermacam-macam rawatan. Cubalah kita rawat pula negara ini dengan tajuk-tajuk seperti ini yang menghala kepada akhlak mulia, yang menghala kepada kerohanian. Cuba kita tengok apa yang penulis kita nak sebut kepada kita pada waktu ini. Dia kata perkara kelima, apakah suatu dampakan buruk, kesan daripada dosa yang tak ditaubat itu? Kalau dosa diistighfar, diminta ampun, is okay. Tetapi kesan ke mana? Kesan kepada dosa yang tak diistighfarkan ini, yang dibiak lagu tu sahaja. Macam longgok sampah, bila habis buang sana, buang sana, buang sana. Tak ada siapa nak cuci. Apa kesan dia? Ini kesan dia. Dia kata jika dosa itu bertambah banyak, tidak diistighfarkan, tak diminta ampun dan taubat, apa jadi? Maka dikunci hati pelakunya. Allah Ta'ala kunci hati dia. Apa akan jadi? Sehingga dia termasuk orang-orang yang lalai.
Allah kunci hati dia, kunci. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi, hadis ini hadis hasan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ranu alladhi zakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terjemahan dia, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, seorang hamba bila melakukan satu kesalahan, maka dalam hatinya muncul satu bercak hitam. Jika dia menghentikan kesalahan tersebut, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya cemerlang kembali. Maka jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Nabi kata itulah ar-ran yang disebut Allah Ta'ala. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Penulis kata hatinya cemerlang kembali hingga menjadi seperti cermin yang bersih dan jernih, lalu syarat dengan cahaya. Ini adalah contoh salah satu dosa yang diperingatkan Rasulullah SAW agar kita hati-hati dari meneruskan kemaksiatan. Kerana dosa menyebabkan kelalaian dan hati tertutup. Ini ikhwan, kalau kita dapat lihat sedikit di sini apa dia? Bukan masalah manusia buat dosa. Tapi masalahnya ialah manusia terus-menerus duduk dalam dosa tanpa taubat. Manusia buat dosa itu, saya fikir itu adalah sandingan kehidupan. Sandingan dia bercakap tersalah, berbuat tersalah, fikir tersalah, itu adalah sandingan kehidupan. Tapi apa dia ikhwan, yang bukan sandingan kehidupan ini, apa dia? Mempertahankan kesalahan terus menerus, tak mau istighfar, tak mau minta ampun, tak mau betulkan balik. Yang tak mau inilah masalah dia. Bila dia buat, dia enjoy, dia seronok, dia sedap, dia rasa nikmat, dia letak dosa tu sebelah, dia buat dosa baru, dia tolak pergi, ditimbun, sikit pun dia tak minta ampun. Maka apa Nabi sebut? Nabi kata hati dia itu, Nabi kata nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Titik hitam itu bertindih. Lama-lama titik hitam tu jadi banyak, jadi tebal. Jadi tebal, jadi kerah, jadi melekat dalam hati dia. Tanpa istighfar. Maka Nabi kata, yang inilah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 14 dalam surah Al-Mutaffifin. Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka itu telah berkarat. Titik. Dan titik ni pula titik hitam, bukan titik biasa. Maka pandangan hati makin tak nampak. Selaput dia itu makin tebal. Kenapa jadi begitu? Tengok Nabi sebut. Nabi kata di ujung tu Allah kata makanu yaksibun. Itulah usaha dia. Dia usaha buat dosa, dia tak usaha minta ampun. Dia bekerja keras dalam dosa, dia tak bekerja keras untuk istighfar. Maka itulah hasil dia. Dia bukan benda yang tak ada sebab, dia benda bersebab. Makanu yaksibun. Yaksibun, kasab. Kasab bermakna usaha dia sungguh, kegiatan dia sungguh, dia buat sungguh. Dia yang usaha bertungkuh lumus nak buat dosa. Maka akhirnya hati dia menjadi berkarat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin." Terjemahan dia dalam hadis Muslim, hendaklah beberapa kaum berhenti dari meninggalkan sembahyang Jumaat, atau Allah benar-benar akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Nabi kita ada satu kaum ni, perangai dia suka tak pergi sembahyang Jumaat. Hendaklah dia benar-benar berhenti daripada tabiat buruk tu. Tak pergi sembahyang Jumaat ni pasal apa? Tak ada pasal apa. Tak larat lah. Letih lah. Pasal apa tak pergi? Saya meluat dengan mereka. Saya tak suka dengan mereka. Mereka pun tak suka dengan saya. Tak payah sembahyang sana. Pergi pun sakit hati. Tak pergi saya boleh buat lohak. Bukan saya berdosa. Dah. Itu bukan keuzuran. Berhenti Nabi kita daripada buat benda ni. Kalau tak berhenti juga, sekali dia buat, 2 kali dia buat, 3 kali dia buat, lepas tu dia tak rasa nak minta ampun dan taubat. Last sekali Nabi kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup hati dia. Apa perkataan yang Nabi pakai, ikhwan? Nabi kata, la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. La yakhtimanna. Yang awal Baqarah kita jumpa kan. Khatamallahu ala qulubihim. Perkataan dia khatamallah ni. La yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati dia. Siapa yang tutup? Allah yang akan tutup hati-hati mereka. Bila Allah tutup hati mereka, bukan tutup saja, maka Allah akan jadikan mereka ini orang-orang yang lalai. Kenapa Allah tutup hati mereka? Kenapa mereka jadi orang yang lalai? Kerana ayat tadi jawab, bima kanu yaksibun. Itulah usaha mereka. Tidak diragukan lagi bahawa badan orang-orang yang lalai adalah kuburan bagi hati mereka. Dan hati mereka di dalamnya seperti bangkai dalam kubur. Saya fikir kata ni menyengat ni. Dia kata tidak diragukan lagi bahawa badan orang-orang yang lalai adalah kubur bagi hati mereka. Dan hati mereka di dalamnya seperti bangkai dalam kubur. Ikhwan a'azakumullah. Kerana itu ikhwan, bukanlah kita menghukum orang yang melakukan maksiat, tak. Tetapi agama menyediakan solusi. Bila terlibat dengan maksiat, apa kita kena buat? Nabi kita sendiri, ikhwan kekasih Allah, kekasih kita. Bila orang main cerita kat Nabi, kata dia buat tu, dia buat, Nabi tak mau dengar. Nabi tak mau dengar. Nabi tak suka pun kalau orang tunjuk ke Nabi, ya Rasulullah, tengok dia tu buat salah. Nabi tak suka guna mata dia tengok salah orang. Nabi tak suka guna telinga dia dengar salah orang. Nabi tak mau semua ni. Sampai bila orang main cerita, dia buat benda-benda yang dia tak patut cerita, dia cerita. Nabi tak mau dengar. Nabi kita pergi semayang. Ambil uduk, pergi semayang. Allah ampun dosa kamu. Nabi kita susulilah dengan kebaikan. Istighfar. Yang ni yang agama bawa pada kita. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang Allah kata fa'alu fahishatan, yang mereka telah buat benda keji, macam zina, keji. Fa'alu fahishatan aw zalamu, atau dia zalim diri dia. Aw zalamu anfusahum, mereka zalim diri mereka. Allah bagi tahu mereka buat benda keji, mereka zalim diri mereka. Allah bagi tahu mereka buat keji, Allah dedahkan. Lepas tu Allah kata apa? Nak perbesar kesalahan tu kah? Dah, Allah kata zakarullah. Mereka ingat pada Allah. Fastaghfaru li zunubihim. Mereka istighfar kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi nak ampun dosa kalau bukan Allah?
Maka ikhwan, apa yang kita kena bawa dalam budaya kita, dalam akhlak kita, pendidikan kita ialah mengajak manusia ini mendekati diri pada Allah dengan minta ampun, minta istighfar pada Allah, minta taubat. Yang ini ikhwan boleh menjadi ubat kepada banyak masalah. Kita merawat jiwa manusia sebagai ulama, kita ambillah masa kita sedikit untuk buat usaha tazkiyah. Bercerita kepada umat tentang tazkiyatun nafs, tentang adabun nufus. Sebagai pemimpin, kita keluarlah modal kita sikit. Kita gunalah jentera-jentera kerajaan yang ada untuk membawa kepada tazkiyatun nufus rakyat ini. Ini ikhwan dapat mengubah, dapat membantu kepada pembangunan negara. Kenapa ikhwan? Kerana Quran sebut tadi, apa Quran kata kepada kita? Ayat daripada surah tadi kata kepada kita bahawa kalla bal rana ala qulubihim. Allah kata bahkan rana ala qulubihim, telah ada tutupan hati mereka. Kalau kita berhenti dekat tu ikhwan, apakah tutupan itu terjadi pada hati? Apakah dia punya konsekuensi pada akhlak, pada fikiran, pada emosi? Orang yang hati dia berkarat, ditutup dengan dosa, dia tidak istighfar. Apa jadi pada hati dia? Apa jadi pada fikiran dia? Apa jadi pada pendengaran dia, perkataan dia? Diksionari yang ada dalam kepala dia itu diksionari apa? Perkataan-perkataan yang akan mewakili lidah dia, perkataan apa? Kehidupan dia itu akan jadi macam mana? Perasaan dia, rumah tangga dia, dia dengan anak-anak dia, didikan dia, kalau dia orang menega, kalau dia orang politik, yang hati itu rana, tertutup, berkarat, apa akan jadi dengan karier dia? Kesalahan yang banyak orang buat dengan sengaja. Penjara begitu banyak dengan orang-orang buat salah. Walaupun ada orang yang tak patut duduk situ, ada. Tapi apakah perlu sekadar dihukum jasad dia, tak dipulih hati dia, itu menyelesaikan masalah? Ataupun dipulih balik hati dia supaya hati itu jadi tenang, jadi elok, dan hati itu mudah dididik kembali. Imam kita ikhwan, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata pada kita, dia kata, tahu tak kalau hati ni tertutup, macam tajuk kita baca, dosa banyak hati tertutup, apa jadi ikhwan? Apa jadi pada orang tu? Maka yang akan terjadinya ialah komunikasi di antara hati dengan jiwa, hati dengan akal, hati dengan panca indera. Akan terhalang, akan tersumbat semua jalan komunikasi secara ma'ruf, secara khair. Tengok Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Tengok. Khatamallahu ala qulubihim. Satu. Wa ala sam'ihim. Antara hati dengan wa ala sam'ihim. Antara komunikasi hati dengan pendengaran, dia ada blok. Hati tak dapat bawa kesedaran kepada pendengaran. Pendengaran tak dapat tangkap apa hati nak bagi tahu. Komunikasi antara hati dan pendengaran hang-hang aku-aku. Bukan dekat tu. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Setiap lorong komunikasi itu ditutup, diblok, tersumbat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu ada azab yang pedih. Antum bayang antum macam mana kedudukan ini? Kalau orang sampai peringkat boleh bunuh orang. Orang sampai peringkat bukan kata orang biasa dia bunuh, yang dia bunuh tu adik-beradik dia. Kita pernah dengar cerita anak tikam mak, anak tikam bapa. Sebaliknya pun kita pernah dengar. Bermakna hati dia tu hati apa? Kita pernah dengar kes orang bunuh diri. Kes orang bunuh diri kerana hutang mungkin, kerana duit tak ada mungkin.
PKP yang awal tu, berapa banyak kes bunuh diri. Sampai orang angkat bendera putih, kehidupan menjadi cemas. Tindakan demi tindakan pun menjadi tak tentu hala. Banyak nyawa melayang. Kesemua masalah ini ikhwan, tengok. Apa yang jadi ikhwan? Yang jadinya ialah al-khatmu 'alal qulubi. Ditutup hati, ditutup pendengaran, disumbat penglihatan tak nampak, dikunci lagi sekali hati, dijadikan pada telinga kita ini ada akinnah. Ada benda yang menghalang hidayah Allah, taufik Allah, kesedaran, perubahan, telinga tak sampai. Ada yang tertutup. Tengok ikhwan, diblok setiap jalan Allah blok. Yang ni nak buka balik macam mana ikhwan? Katalah kita berjumpa dengan seorang yang macam mana ikhwan? Seorang yang dia ni pusha dadah. Kalau kata bahasa kampung, pusha dadah ni tokek lah. Tokek besar. Dia tak isap. Dia tak isap dadah tu, serbuk putih tu. Dia pusha. Dia pembekal. Dia jual ke orang. Satu hari dia kena tangkap, dia masuk dalam penjara. Dihukum, dia bersalah, masuk penjara. Macam mana kita nak pulihkan balik pendengaran dia, penglihatan dia, hati dia, minda dia, emosi dia untuk menyatakan bahawa jenayah dia buat ini besar, berdosa, dia telah mengorbankan nyawa orang lain. Dia telah merosakkan anak bangsa dia yang menjadi harapan kepada bangsa, agama dan negara. Anak-anak yang patut belajar, tiba-tiba kena serbuk putih ni, lingkup masa depan dia. Macam mana kita nak hidupkan balik hati dia yang tersumbat tu ikhwan? Kita sampaikan nasihat pada dia, telinga dia blok. Daripada telinga ke hati tu blok, ada tutupan. Akinnah. Daripada mata dia, Allah tutup. Allah tutup daripada mata dia. Ada khatam, ada risyawah. Peteri, Allah peteri. Risyawah. Dahlah dia peteri. Dia balut lagi ke atas. Macam mana tu? Mata dia tengok. Tapi mata ke hati ada blok. Telinga dia dengar nasihat kita. Tapi tak sampai ke hati. Dia ada fikiran. Dia boleh fikir. Kita kata tu dia boleh fikir. Dia dengar, dia dapat fikir. Tapi tak sampai ke hati. Yang ni nak pulih balik macam mana ikhwan? Sebab kalau kita berjaya pulih dia, kita berjaya menyelamatkan masyarakat daripada rosak. Apa kita nak guna kaedah pulih dia? Kita rotan dia dalam penjara, kita tak bagi dia makan, kita tak bagi dia minum, kita mencipta kekebalan tubuh badan pada dia. Kita mencipta kebencian dia pada kita. Ataupun contoh yang sangat ringkas sekarang ni. Sekarang ni Ramadan Al-Mubarak. Kita 5 Ramadan hari ni. Ada orang tak puasa. Bukan kata ada orang tak puasa. Memang ada yang tak puasa. Saya tak tahu orang kampung dia panggil geng plastik hitam. Kena tangkap. Kalau zaman silam dulu kena tangkap bawa dalam van mayat dengan arak. Tak cukup tak tu pergi mahkamah. Sabit kesalahan kena 1,000 lah, kena 2,000 lah. Kena penjara berapa bulan. Itu tu. Selesaikah problem dia? Sebab sekarang ni masalah dia, hati dia tertutup. Adakah hukuman yang diberi pada dia boleh membuka hati dia? Kita denda dia 1,000, dia tak puasa, boleh membuka hati dia? Macam dulu pengalaman saya dalam penjara dulu. Bersama dengan kawan-kawan kita, hak sotong lep main ke darat ni. Dia tak duduk dalam lep, dia duduk di darat. Dia kena duduk dalam penjara. Tubuh badan macam perempuan, tapi dia jantan. Yang ni nak pulih macam mana ni? Nak pukul ke? Dengan pukul itu dia keluar, dia boleh sedar ke? Adakah pukulan itu boleh mengangkat tutupan dalam hati dia? Boleh buat balik saluran yang tersumbat antara hati dengan panca indera itu, kesumbatan itu dapat dibuang dan berlaku balik hidayah dan taufik itu.
Sebab yang belok ni Tuhan ni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mula ayat Allah kata khatam, ujung ayat Allah kata ghishawah. Dia tutup sungguh. Dia blok sungguh. Komunikasi, pendengaran, penglihatan. Dia jadi macam mana ikhwan? Dia jadi sebiji macam mana orang peka, orang bisu, orang buta. Dia dengan hidayah jadi macam tu. Kita nak bercakap apa dengan orang pekak ni? Hidayah ada perkataan dia, tapi telinga yang pekak tak faham perkataan hidayah. Hidayah ni ada warna dia, tapi orang buta tak nampak warna. Hidayah ini ada perkataan dia, ada tutur katanya, ada bahasanya, ada warnanya, ada sentuhannya. Telinga dia tak dengar, mata dia tak nampak. Macam mana kita nak buat? Fikiran kita bolehkah membuka balik tupan ni? Tak boleh, kawan. Kita kena kembali pada Allah. Allah sahaja yang boleh membuka tutupan ini. Antum tahu ada orang-orang yang Allah tutup hati mereka ni, kalau mereka mendengar kebenaran. Kebenaran daripada Allah, daripada Rasul. Macam mana dia rasa? Quran rakam kepada kita. Quran kata, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kalau Allah nak sesatkan orang tu, Allah jadikan hati dia sempit. Sempit dengan petunjuk Allah Ta'ala ni, sebagaimana satu orang dipaksa naik ke langit. Makin dia naik, makin dia tak mendapat. Dia nak sesak lagu mana, dia nak kelupak macam mana. Pasal itu, ikhwan, tajuk yang macam ni perlu. Ada ramai orang sakit di hospital, ikhwan, dia cemas. Mana dia tak cemas, ikhwan? Kerana sakit dia itu sakit yang berat. Doktor yang datang kepada dia hanya mampu bawa jarum, bawa kapsul, doktor bawa ubat, bagi dia makan. Dia ada dua penyakit. Satu penyakit badan yang dia tanggung tu. Kanser ke, dia kena, tak tahulah ujian Allah. Tapi dia menderita. Doktor hanya mampu bagi tahu pada dia, makan ubat ni. Sakit, makan painkiller lah, makan Postel lah. Doktor bagi. Tapi jiwa dia, bila jiwa dia sakit, ikhwan, sampai peringkat dia tak tahan, dia memerontak, dia jadi marah. Dia tengok muka misi, dia jadi meluah. Dia tengok muka doktor, dia jadi sakit hati. Dia rasa dia pun ni tak buat kerja. Doktor ni pula, ikhwan, manusia. Orang. Bubuhlah nama doktor pun dia orang. Dia tetap lelaki, dia tetap perempuan. Tambah muda-muda. Berapa hari dia boleh sabar? Kena hari, dia pula meluat tengok pasien dia. Dia cakap pula kasar. Sehingga satu hari Imam Ibn Qayyim kata kepada, dalam tulisan dia, dia tuju khas kepada doktor. Dalam tulisan dia, Tibun Nabawi itu dia guna satu perkataan. Dia kata apa? Dia kata para tabib ni, di tangan mereka ada ubat, tapi di lidah mereka ada racun. Jadi bila bagi ubat di tangan, racun keluar di mulut, tak sembuh. Jadi macam mana nak rawat masalah ni, ikhwan? Seorang doktor, dia perlu bijak dalam kedoktoran, tapi dia juga kena tahu jiwa orang sakit. Dia mudanya sakit tu, orang berumur, dia nak komunikasi macam mana? Makcik ni bagi ubat, tak mau makan, buang. Lepas tu duk kata sakit. Saya banyak pasien makcik, bukan nak jaga makcik seorang. Dia dulu bercakap lagu tu, dia terlupa makcik tu sama umur dengan mak dia. Pakcik tu sama umur dengan bapa dia. Ialah orang sakit. Kita cakap kasar dengan dia. Tambah ada doktor yang berterus terang. Pakcik kalau ikutlah, saya tengok orang mata pakcik ni, sebenarnya pakcik ni ada 5 tahap. Pakcik dah ada tahap keempat, iaitu tahap proses borak mata pakcik duk berjalan nak jadi buta. Dan sekarang tahap keempat. Memang tak ada ubat. Cuma saya boleh bagi ubat melambatkan buta. Tapi confirm pakcik akan buta.
Ada doktor betul bendui dia, bendui pun bengkok. Dia betul lagi. Dengan umur dia muda, dengan dia tak ada komunikasi yang baik, agak-agak makcik dengan pakcik tu dengar, jadi apa? Dia ada darah tinggi. Dia ada kencing manis. Dia dengar jadi apa agak dia, ikhwan? Dia memang tak boleh makan. Dia duk nampak aku buta, aku akan jadi Kasim selamat lah, ambil garpu lah, main cucuk mata aku senang. Bayang, bila dia tertekan lagu tu, darah tinggi dia naik, kencing manis dia naik, orang nak jaga dia macam mana? Jenuh pujuk anak-anak cucu. Kenapa? Kerana kita jumpa seorang doktor yang lebih lurus daripada bendui. Karena itu betul, ikhwan. Rawatan jiwa ni penting, ikhwan. Pasal itu buku ini, yang diambil daripada Adab wa Dawa ni, benar-benar merawat jiwa manusia. Jiwa pemimpin, jiwa ulama, jiwa rakyat, jiwa orang yang diberi amanah, jiwa doktor, jiwa hakim, jiwa lawyer, jiwa ustaz. Siapa pun dia merawat. Bahawa dalam hukuman itu sendiri memerlukan rawatan kejiwaan, membawa jiwa manusia kepada Allah. Bukanlah orang yang bersalah itu, orang yang buat salah dan dosa itu hina, tidak. Tetapi kehinaan itu duduk apabila kita ada lidah dan hati tidak mau kembali pada Allah. Yang tu hina. Hina tara mana? Yang Quran kata, summa radadnahu asfala safilin. Dia turun pada peringkat yang cukup rendah. Cukup rendah. Keliling dia. Fikiran dia, akhlak dia, roh dia, jiwa dia. Keliling dia penuh dengan benda-benda rendah. Moral dia rendah. Perkataan dia rendah. Usaha dia jadi. Semua jadi rendah. Rendah serendah-rendahnya. Sehingga kan ikhwan, guru kepada Imam Asy-Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i belajar dengan Sufyan bin Uyainah. Nama tokoh besar. Sufyan bin Uyainah ni ikhwan, satu hari dia baca ayat Quran. Ayat ke-38 daripada suratul An'am. Dalam ayat itu Allah Ta'ala kata, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Allah kata dalam ayat itu, dan tidaklah binatang, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, tidaklah dabbah, binatang melata di bumi, وَلَا طَائِرٍ, dan tidaklah burung, يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ, burung yang duk kepak dua sayap dia terbang tu. Tidaklah binatang di tanah ni dan burung yang buka sayap terbang besar-besar ni. Allah kata, illa umamun mislukum. Melainkan mereka tu makhluk Allah, umat sama macam mana kamu. Apa makna mereka sama macam kita ni? Mereka tu umat macam kamu juga. Imam Sufyan bin Uyainah bila dia tafsir ayat ni, apa dia kata ikhwan? Dia kata, minhum man yakuna ala akhlaqi siba'il adiyah. Dia kata manusia ni, kalau dia tak jaga hati dia tak rawat hati dia, dia akan jadi seperti ayat ni kata, persamaan dia tu dengan binatang liar. Manusia akan dapat hati macam mana hati binatang. Dia akan ada akhlak anjing, dia akan ada akhlak khinzir, dia akan ada pada dia akhlak kalde. Dia akan ada pada diri dia akhlak daripada burung merak tu. Akan ada kepada dia ikhwan. Bahkan kadang-kadang kebodohan dia itu seperti mana binatang yang bernama himar. Kerana Allah kata mereka itu umat seperti kamu, maka kalau kita tak jaga hati kita, kita tak rawat hati kita, kita akan dapati hati kita seperti itu. Seperti anjing, seperti khinzir, seperti kala, seperti ular, seperti himar. Akan jadi. Dan hati kita boleh jinak seperti burung. Hati kita boleh kasar seperti serigala. Boleh jadi seperti musang. Kesemua itu bergantung sejauh mana Allah tutup hati kita. Dan secara zahirnya Imam Sufyan bin Uyainah kata,
Bila Allah tutup hati kita, kita akan dapat lihat akhlak orang itu secara zahir menyerupai binatang. Itunya Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lagi sesat. Maknanya ikhwan, salah satu daripada perkara yang kita kena ajak diri kita ialah melihat balik. Dalam hidup kita ini berlaku dak wiqayah, penjagaan, perlindungan, pemeliharaan diri kita daripada dosa. Kalau terjebak dengan dosa, itu bukanlah sesuatu benda yang dikatakan keluar daripada fitrah. Cumanya kalau terjebak dengan dosa, apa kita patut buat? Istighfar. Itu saja. Membudayakan istighfar ini. Mengajak anak-anak kita di sekolah istighfar. Yang peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, peringkat menara gading, istighfar. Mengajak rakyat dalam negara ini beristighfar. Dengan kita bertaubat kepada Allah, banyak masalah kita selesai. Kerana hidup ni bukan saja berdiri di atas tapak kaki, dua tapak kaki. Tapi hidup ni juga ada nilai barakah. Bila stop nilai barakah, hidup kita jadi kucak kacil. Bila terbuka pintu barakah, hidup kita jadi aman, jadi tenteram. Inilah ikhwan, dampakkan buruk kepada dosa. So kerja kita mak bapak, selama anak kita di bawah jagaan kita, kita kena didik dia, arah dia kepada taat pada Allah, akhlak baik. Luar daripada mata kita, dia dengan Allah lah. Tapi sebelum dia keluar daripada mata kita, asuhan kita ikhwan. Dalam sebuah negara, pemimpin kena asuh rakyat. Asuh. Kita macam tak balance ikhwan. Masalah kita dengan penyelesaian dia tak balance. Masalah besar, penyelesaian sikit sangat. Hanya kalau masalah 100, kalau selesai baru 5%, itu bukan kejayaan. Maka macam mana nak selesai masalah ni ikhwan? Kena kembali ke sini. Saya percaya ikhwan, kalau pemimpin baca buku ini, ulama mau baca buku ini, banyak benda dapat bantu hidup kita ikhwan. Macam kes tadi, sangat simple. Tapi penyakit berkurangan. Berkurangan. Ada doktor sendiri kata, kalau awak makan ubat ni terlampau banyak sangat, kalau tempoh setahun lebih ke 2 tahun terlampau duk makan, dia akan ada kesan pada benda lain pula. Kita dengar tak takut ke ikhwan? Tapi orang istighfar, berdoa pada Allah. Allah ada ayat, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ini semua kita tak angkat, kita tinggalkan, hati kita berkarat. Bila hati berkarat, apa orang tak boleh buat? Jangan tanya apa yang dia boleh buat. Dia boleh buat ke semua. Kena tanya apa dia tak buat. Hati dah tertutup. Kerana jenayah. Kerana ran. Kenapa orang bunuh orang? Kerana ran. Kenapa orang tipu harta orang? Kerana ran. Kenapa sahabat dengan sahabat jadi pecah belah, jadi khianat, jadi itu, jadi ini? Kerana ran. Kenapa anak-anak muda kita susah sangat kita nak didik? Kerana ran. Dan ran itu berpunca daripada mana? Makanu yaksibun. Itulah gaya hidup kamu. Maka yang ni ikhwan, kena arah, kena tengok balik. Itu yang kelima ikhwan. Yang keenam kita akan lihat nanti ikhwan, apa kesan dia lagi. Yang keenam, kita akan pelan tengok ikhwan, masalah kita bertambah. Apa satu yang tak mau baca buku ni? Masalah duk bertambah. Yang keenam apa dia ikhwan? Satu daripada pengaruh dosa ialah apa yang menimpa bumi berupa khasaf, yakni penenggelaman ke dalam tanah dan gempa. Ya ikhwan. Pasal itu ikhwan, bila kita jumpa doktor, doktor akan bagi tahu penyakit. Tapi dia akan bagi rawatan. Yang ni aku tak mau jumpa doktor. Aku duk kena teh tarik elok dah. Tak ada ingat kerja mana. Jumpa dia ni. Dia kata aku ada kerja mana. Kamjat betul doktor ni. Doktor ni kencing aku betul lah. Bukan aku kena kencing mana. Dia kencing aku ni. Tapi doktor dia habaq atas kajian dia. Dan dia bagi ubat. Ulama kita atas kajian dia. Dia bagi ubat. Ubat pun tak susah.
Makanlah ubat ni. Kita akan lega. Tapi kita tengok. Penyelewengan, kalau pemimpin buat penyelewengan dalam negara ni. Pemimpin katalah menipu sebagai contoh. Ambil rasuah sebagai contoh. Pecah amanah sebagai contoh. Di bawah dia, orang dia, kroni dia. Dia tak ambil langsung tindakan. Dia buat tak tahu, dia tak tegur. Dia tahu dia buat salah. Apa akan jadi? Jiwa mereka jadi apa? Kalau jiwa mereka ada ran berkarat, mereka duduk tak mana, apa masalah akan timbul? Kesemuanya masalah akhlak, masalah jiwa, masalah muamalat dengan Tuhan. Jadi macam mana nak rawat ikhwan? Kembali ke sini. InsyaAllah ikhwan kita akan tengok. Kalau kita baca satu hari satu, insyaAllah 17 Ramadan boleh habis. Tapi sahaja bagi lambat baca. Sahaja bagi panas kan. Baca. Kita tengok satu persatu insyaAllah. InsyaAllah ikhwan, semoga ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Kita ada soalan sahabat. Soalan, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang pernah mengumpat orang? Dia nak cari orang tu dan minta maaf. Tapi pada masa yang sama dia risau nanti timbul bergaduh dan sebagainya. Sahabat yang bertanya Safiyah Al-Jauziyah. Semoga Allah merahmati sahabat Safiyah, ukhti Safiyah Jauziyah. Wallahu ta'ala a'lam, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Dosa kita kata dosa ribah ni. Yang Allah bila nak bercakap tentang mengumpat ni, Allah guna satu ayat yang sangat ngeri. Allah kata, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah. Tapi Allah start dengan perkataan wailun. Allah kata celaka sungguhlah. Pertama, untuk menunjukkan beratnya dosa tu dan besarnya dosa tu. Yang kedua, nak tunjuk kata balasan di belakang dosa tu berat. Yang ketiga, untuk tunjuk pada menyatakan bahawa kesan daripada dosa ni, humazah, lumazah ni, berat pada hati kita dan kesan kepada orang yang kena. Maka dia termasuk daripada Al-Kabair. Satu daripada dosa-dosa besar yang mesti diselesaikan dengan jalan minta ampun pada Allah. Kalau dosa kita ni, kita ribah orang, sampai pada peringkat kawan tu menerima kecacatan hidup. Sebab ribah ni, satu perkataan ribah. Tapi dia ada anak yang dia lahirkan. Bila ada ribah, dia akan ada fitnah. Dia akan ada namimah. Dia akan ada aib. Mana ada orang ribah tak mengaibkan orang? Ribah maksudnya mengumpat, mengunjing. Kita akan sebut pasalnya benda betul, tapi benda aib. Hang tengok tak kawan tu? Lani dia duduk mengajar Quran. Rumah hujung tu. Rumah dia dekat Selekoh tu. Dekat Kona tu rumah dia. Orang kata yang mana? Ada yang kadang-kadang naik motor pakai jubah, pakai selendang tu. Awak Lani dia bukan guru Quran ke? Dia memang guru Quran. Lani lah dia bagus. Tapi hang tahu tak dulu? Dia kena tangkap basah. Tapi aku bukanlah nak ceritakan, ni cerita lama lah. Lani dia bagus dah. Dia kena tangkap basah dengan bini orang. Dengan bini orang. Tu jadi lagu mana? Oh, jadi ramai hari tu. Bini dia sampai lari minta cerai. Tu Lani dia macam mana? Dia kahwin dengan perempuan yang kena tangkap basah? Tak. Perempuan tu pun dah bercerai-berai, pergi mana tak tahu. Jenis perempuan tergedik-gedik ni. Tengok dia duduk pergi dah. Dan lain dia kahwin orang lain. Tapi bini dia yang baru ni tak tahu kata dia kena tangkap basah. Aku bukan apa, aku kesiankan kita ni perempuan. Sampai bila perempuan nak guna tipu dengan jantan? Tu hang nak pergi habak ke? Tak ada. Aku tak habak. Aku habak kat hang seorang je. Memang cerita tu betul, dia kena tangkap basah. Tapi cerita tu dalam bentuk aib. Bila orang tu ribah saja orang, dia akan terlibat dosa mengaibkan orang. Dia ni pula sambung. Itulah ikhwan. Orang tu duk makan saham, cukup besar saham ni. Saham ni memang saham terjun neraka betul. Maka apa kita kena buat yang pertama? Kena minta ampun pada Allah. Minta Allah Ta'ala stop. Ada satu cerita sahabat Safiyah.
Saya tu cerita, dia bukan hadis, cerita. Cerita Tok Wali kan. Saja cerita Tok Wali. Pagi-pagi Khamis ni. Tapi dia ada moral. Dia kata, satu orang meminta maaf kat dia. Minta maaf pasal ni lah, pasal duduk mengumpat. Fitnah dia, mengumpat dia. Okay, dia kata, saya maafkan awak. Tapi awak kena buat satu benda kat saya. Saya maaf awak, tapi awak kena buat satu benda. Apa dia? Dia kata, besok pagi ke tengah hari ke, awak mai rumah saya. Apa awak kena buat? Sepanjang awak mai rumah saya tu, awak bawa satu dulang, awak kutip sebanyak mana daun-daun kering yang awak jumpa. Kutip tak atas dulang tu, bawa berjalan. Okey. Bila sampai rumah saya, awak tengok banyak mana. Dan bila awak nak balik, awak buang daun-daun kering tu. Buang daun-daun kering tu. Kemudian lepas awak buang, awak kutip balik. Dia tu buat lah. Cerita, nama pun cerita, ya kawan. Cerita bukan payah mana pun. Cerita. Dia tu buat. Buang daun kering tu, kutip balik. Lepas tu mai rumah dia. Bila mai rumah dia, dalam dulang tu adalah daun kering, tapi taklah banyak. Rendah sikit. Dia kata dekat orang ni, yang ni kah? Banyak ni sajakah yang kutip? Dia tu kata, dok tuan, saya kutip banyak. Tapi bila saya buang, lepas tu tuan suruh saya kutip balik, saya kutip kali kedua tu jadi tak banyak dah. Pasal apa? Pasal angin lari sana, angin pelari sini, tinggal banyak ni. Okey, dia kata. Dia kata tak ada apa. Saya cuma sekadar nak bagi tahu pada awak. Itulah yang nama dia ghibah. Mengumpat orang, fitnah orang, mengaibkan orang, itulah dia. Awak begitu banyak awak umpat orang. Tapi awak sedar tak? Bila awak agihkan mengumpat itu kepada orang, hari awak nak kutip balik, awak dah tak boleh kutip dah. Sebab umpatan itu seperti daun kering, dia dah terbang ke satu tempat lain dah. Dia tersebar sana, dia tersebar sini. Yang awak datang minta maaf kepada saya ni, ibarat, inilah balance dia. Yang banyaknya dah sampai dah ke alam. Yang tu. Yang banyak ni saya boleh maafkan awak. Tapi yang dah tersebar banyak tu, hanya Allah sahaja boleh kutip balik dan maafkan awak. Minta ampunlah kepada Allah. Tu saya kata dia bukan hadis, tapi dia macam ada moral of story. Betul ikhwan. Umpat kita pergi jauh ikhwan. Tambah zaman lah, kita umpat orang di Pulau Pinang sampai di London. Kita umpat di Pulau Pinang sampai London. Subhanallah ikhwan. Yang di London tu kita nak kutip balik macam mana? Kita boleh jumpa sahabat, saya minta maaf, sahabat saya tersalah sangka pada orang. Okey, sahabat tu kata minta maaf. Tapi orang di London yang salah sangka tu, tambah orang tu lepas baca kita punya WhatsApp, dia tutup, dia tak buka dah. Penjelasan yang kita bagi tu dia tak tengok dah, dia tutup. Dia pula pergi bagi tahu ke orang. Dia terbang. Yang tu yang memerlukan taubat. Jadi kalaulah dengan kita bertaubat, kita minta ampun daripada ribah, kita pergi habaq kat dia, tuan, yang hari itu saya lah orang dia. Kerana saya tuan ada masalah rumah tangga. Tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, kalau kita buat satu ma'ruf, tetapi ma'ruf kita buat itu boleh mengesankan mungkar yang besar, maka jangan buat lagi. Kerana agama ini menolak mafsadah, itu lebih didahulukan daripada membuat satu kebaikan, maslahah. Kita habaq betul-betul, dia akan jadi tumpah darah. Dia akan jadi masalah besar. Jangan habaq lagi. Hold sat dulu. Cari satu masa, baru kita habaq. Macam isteri lah, ikhwan. Kita jantan, kita kahwin, perlukah kita habaq kat bini kita dulu abang guna? Abang dulu Zack. Abang Zack, dia tanya, siapa Azura? Tak mampu. Perlukah betul benda metara tu? Tak apalah laki. Orang boleh kata laki memang lagu tu. Tapi perempuan, perlukah nak abang? Abang saya dulu sebelum daripada abang, tu dia tanya, siapakah pria sebelum daripada aku?
Anak abang tu apa? Boleh dia tanya balik, hang kawan dengan dia sampai tara mana? Kata, iyalah kami bercinta lah. Bercinta sampai tara mana? Hampa keluar sekali. Pernah tidur sekali tak? Nak jawab aku mana ikhwan. Kalau dia kata tak tara mana pun, cerita tu dah bagi lingkup dah, kau tak dah. Maka tak perlu itu semua. Itu semua tak perlu. Maka berpadalah dengan satu permohonan yang umum cukup. Kalau kita cerita itu mendatangkan mafsadah, agama tak suka kerosakan selepas daripada itu. Itu satu jawapan yang panjang saya kata kepada ukhti Safiyah. Semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Allah merezekikan kepada kita ilmu, akhlak dan amal. Semoga Allah menerima puasa Ramadan kita pada hari ini insya-Allah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.